kesedaran ibu bapa terhadap HFMD perlu dipertingkat. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya, Nurul Alis, Aidil Akbar untuk laporan berita tengah malam. Saudara, semua pihak terutama ibu bapa perlu diberi kesedaran serta pengetahuan berkaitan penyakit HFMD, khususnya aspek kebersihan kendiri. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin menegaskan ia penting bagi mencegah lebih banyak kes HFMD direkodkan di sekolah. Sekiranya anak mereka ada tanda-tanda awal ataupun ada gejala, supaya mereka tidak hantar anak mereka ke taska ataupun ke sekolah. Banyak kes HMFD ini adalah di taska dan tadika, disebabkan kanak-kanak kecil ialah dia tangan masuk dalam mulut, lepas tu dia akan merebak melalui air liur. Jadi yang penting adalah penerangan diberi kepada ibu bapa apakah itu HMFD, apakah gejala ataupun tanda-tanda HMFD dan apakah langkah-langkah apabila ibu bapa kesan ada tanda-tanda HMFD. Selain itu, pemilik premis terutama taska dan tadika disaran agar sentiasa melakukan pembersihan setiap hari terhadap premis masing-masing. Orang ramai boleh menyimak status kes HFMD di kawasan masing-masing menerusi aplikasi MySejahtera. Sementara itu, Khairi menyuarakan keyakinan rakyat mampu menjayakan proses peralihan dari fasa pandemik ke endemik. Ia berdasarkan tingkah laku baik serta kepatuhan prosedur operasi standard SOP dalam mengekang penularan COVID-19. Beliau turut menzahirkan ucapan tahniah kepada rakyat berikutan faktor jumlah kes COVID-19 yang dilihat masih terkawal sejak kebelakangan ini. Selain itu, jumlah pemberian vaksinasi yang tinggi juga merupakan faktor yang membantu dalam mengawal kes jangkitan COVID-19. Rakyat Malaysia sudah tahu macam mana nak hidup dengan COVID dan mereka juga tahu sekiranya ada gejala, jangan keluar. Jangan campur dengan masyarakat, untuk asingkan diri. Tak perlu lagi dah kita kuat-kuasakan undang-undang, pergi hantar notis compound dan sebagainya. Sebab saya nampak berbanding dengan negara lain lah, ya. Saya tengok negara lain mungkin mereka lebih longgar dari segi SOP mereka, dari segi pematuhan kepada SOP. Tapi kita tengok semua pakai pelitup muka, tak ada apa masalah. Terdahulu, Khairi merasmikan persidangan Hari Asma Sedunia 2022. Kejayaan melawan pandemik COVID-19 di negara ini sehingga memasuki ke fasa peralihan endemik turut disumbang menerusi keberkesanan kempen yang disiarkan melalui pelbagai platform radio televisyen Malaysia RTM. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Zahidi Zainul Abidin berkata kempen yang dilaksanakan itu turut menyaksikan rakyat dapat menjalani aktiviti harian seperti biasa tanpa perlu lagi berasa bimbang. Sekarang ni COVID kita berjaya, kempen RTM ni berjaya, kita kempen pakai muka berjaya. Hari ni kita berjaya sebab kita menang dengan COVID. Kenapa? Kerana kempen kita di RTM, Kementerian Komunikasi, kita menjalankan kempen yang cukup agresif dan kempen kita berjaya. Ucapkan tahniah kepada semua warga RTM. Kempen yang dilaksanakan juga dilihat rakyat akur, patuh serta bekerjasama untuk menentang COVID-19. Beliau berkata demikian pada Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Jabatan Penyiaran di Angkasa Puri.
Sebagai menghargai jasa dan pengorbanan petugas RTM yang bertugas ketika era pandemik COVID-19, Majlis Syukurnya Syawal diadakan. Majlis sempena sambutan Hari Raya itu juga bertujuan mengeratkan silaturahim. Majlis dimeriahkan dengan 24 gerai menggabungkan setiap bahagian dan stesen RTM negeri-negeri yang menyajikan pelbagai juadah. Kita dah 2 tahun tidak dapat meraihkan Hari Raya dalam keadaan yang seperti dahulu ya. Jadi sambutan pada hari ini adalah sambutan yang sangat ditunggu-tunggu oleh semua warga RTM. Jadi semua warga RTM telah memberikan satu kerjasama yang sangat baik ya untuk menampilkan kelainan bagi memeriahkan lagi majlis. Dan saya lihat banyak keunikan yang dipamerkan oleh warga RTM melalui gerai-gerai dan persembahan. Dengan tema Beraya di Kampung, persembahan menarik oleh warga RTM sendiri dan hiasan setiap gerai turut dipertandingkan. Lebih 50,000 pengunjung dijangka menghadiri Majlis Rumah Terbuka Malaysia MRTM Aidilfitri 2022 yang berlangsung selama 3 hari sehingga Sabtu ini di Dataran Drawbridge, Kuala Terengganu. Pelbagai pengisian menarik disediakan termasuk persembahan kebudayaan, demonstrasi makanan warisan dan promosi pakej pelancongan. Pengarah Jabatan Pelancongan Negeri Fadli Yusof Zakaria berkata MRTM bawah Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTAK dianjur bertujuan mendekatkan keluarga Malaysia dengan aktiviti kesenian negeri selain memperkukuh jalinan silaturahim. Menerusi program ini juga golongan asnaf dan anak yatim tidak dilupakan. Mereka akan turut diraih dalam acara Rewang Raya dengan pembahagian daging lembu bersama Menteri MOTAK Datuk Seri Nancy Shukri dan Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar pagi esok. Sementara, para tetamu boleh memeriahkan kenduri ride MRTM yang berkonsepkan layan diri bermula pukul 6 petang esok. Majlis Kemuncak MRTM 2022 bakal diserikan dengan kehadiran Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sekaligus merasmikannya esok 9 malam. Sebanyak 20 jenis hidangan tradisional sedia untuk dinikmati termasuk menu tradisional Negeri Terengganu sebagai tuan rumah MRTM buat kali pertama. Dan kita harapkan melalui program ini akan menjadi satu pemangkin dalam industri pelancongan di Terengganu dan daripada program ini juga kita harapkan kedatangan pelancong daripada negeri-negeri Pantai Timur dan juga di seluruh Malaysia akan menjadi satu penanda aras kepada permulaan industri pelancongan di Terengganu. Orang ramai yang berhasrat untuk berkunjung ke MRTM Aidilfitri 2022 ini diminta supaya mengikuti pelan laluan jalan raya yang ditetapkan bagi memastikan kelancaran trafik dan majlis. Kita dibantu oleh Polis Diraja Malaysia, pihak IPK dan juga IPD memberi bantuan khidmat nasihatlah akan membantu juga keurustiaan dari segi nasihat dan juga keselamatan bagi memastikan aliran trafik dapat disiap sedia dan juga diberi maklumat dahulu bagi memastikan kedatangan pengunjung dan juga tetamu yang akan memeriahkan Majlis Rumah Terbuka Malaysia nanti akan berjalan dengan baik. Pengunjung yang hadir juga dinasihat sentiasa patuh prosedur operasi standard SOP bagi memastikan keselamatan bersama. Ini merupakan penganjuran pertama MRTM setelah 2 tahun menyepi akibat pandemik COVID-19. Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia JAKM Sabah akan dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah esok yang merupakan program jelajah pertama anjuran Kementerian Pertanian dan Industri Makanan di Sabah tahun ini yang akan dihadiri Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Wartawan Maidah Yungkit ada laporannya. Antara yang bakal menjadi tumpuan ialah Karnival Kerjaya, jamin kerja yang menyediakan lebih 1,000 peluang pekerjaan dalam pelbagai sektor melibatkan lebih 30 majikan.
Kita berharap agar rakyat di negeri ini saling bekerjasama antara satu sama lain, agar setiap yang kita rancang dapat membuahkan hasil dan manfaatnya dapat diperolehi oleh rakyat. Di pentas utama, Institut Keusahawanan Negara akan melaksanakan satu program yang dipanggil Urus Tunai Bisnes Anda. Jadi 4 kaunselor akan berada di situ untuk memberi ilmu, berkongsi ilmu dengan usahawan-usahawan di sini bagaimana nak menguruskan tunai mereka. Kru RTM telah pun berkampung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC ini bermula kemarin untuk membuat pemasangan fasiliti kejuruteraan teknikal untuk bersiaran langsung pada esok, dan seterusnya kita akan membuat uji cuba peralatan kita. Selain itu, bakal diadakan jualan agro keluarga Malaysia, jualan agro Malaysia, sukan rakyat, sukan elektronik, kayuhan fun ride, kenduri keluarga Malaysia serta pameran kementerian dan agensi kerajaan. Turut tidak ketinggalan persembahan kucing mini, chef cilik, pemprosesan lemang secara mekanikal, gubahan buah-buahan, demonstrasi makanan, karnival permotoran dan simulasi keselamatan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Jelajah aspirasi keluarga Malaysia yang diilhamkan Perdana Menteri ini menjadikan Sabah destinasi ketiga selepas siri pertama di Johor dan Perlis destinasi kedua. Warga Sabah khususnya di sekitar Kota Kinabalu dialu-alukan berkunjung ke siri jelajah aspirasi keluarga Malaysia JAKM Sabah yang berlangsung sehingga 22 Mei ini, yang pastinya memberi peluang kepada masyarakat setempat turut sama memeriahkan siri jelajah kali ini. Maida Yungkit, Berita RTM. Bersua kembali. Batalion 9 Pasukan Gerakan Am PGA berjaya menumpaskan penyeludupan 4.2 juta batang rokok putih bernilai lebih 3.2 juta ringgit di Pangkalan Kubur, Tumpat, Kelantan. Rampasan dibuat dalam serbuan ke atas sebuah rumah kedai tidak bernombor di Telaga Nenas. Pemangku Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun berkata, hasil pemeriksaan mendapati terdapat 429 kotak rokok pelbagai jenama disyaki diseludup dari negara jiran. Pasaran ini adalah untuk Kelantan dan juga negeri-negeri lain di Malaysia lah. Kerana rokok ini agak popular, pertamanya dua jenis jenama ini, itu Saad dan juga John J. Davy. Tetapi kita melihat ada jenama baru, iaitu Zone King. Jadi kita percaya mungkin jenama ini mula diperkenalkan dan tidak mustahil satu kumpulan baru yang cuba membawa jenama baru masuk ke Malaysia. Beliau memberitahu pemberita di Markas Taktikal Lubuk Stol Rantau Panjang, kesemua barang kes diserah pada bahagian siasatan jenayah daerah Tumpat untuk tindakan lanjut. Rampasan berkenaan adalah yang terbesar setakat ini.
Ini pula rampasan 28 kg dadah jenis syabu bernilai RM1 juta. Ia hasil serbuan di Kompleks Kargo KLIA pada 8 dan 11 Mei lalu. Ketua Polis Daerah KLIA, Assistant Commissioner Imran Abdul Rahman mengesahkan dadah berkenaan disorok dalam 28 bungkusan teh Cina dan plastik aluminium yang disumbat dalam ketuha elektrik serta pembesar suara. Menurutnya, dadah berkenaan cuba diseludup ke Sabah dan Sarawak menggunakan perkhidmatan syarikat kurier tempatan yang baru dibuka sekitar Lembah Kelang. Namun, katanya, siasatan mendapati pengirim menggunakan butir diri dan alamat palsu. Selain butir diri dan alamat penerima juga palsu. Setakat ini, tiada tangkapan dilakukan. Proses siasatan masih dijalankan di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Dua pelatih Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Puspen Sungai Ruan di Raub, Pahang ditemukan lemas ketika mandi di tasik pusat tersebut petang tadi. Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang, Zulfadli Zakaria berkata Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Pahang menerima panggilan kes kecemasan pada 3-4 petang. Susulan itu, sepasukan bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Raub dengan kekuatan 7 anggota serta pegawai dikejarkan ke tempat kejadian. Pasukan bomba melakukan operasi mencari dan menyelamat mangsa dengan menggunakan teknik surface searching dan menggunakan peralatan khas. Mangsa pertama, Syahri Sabri, 43 tahun, ditemukan pada 4 petang pada kedalaman 10 meter. Manakala mangsa kedua iaitu Asrul Abdullah, 37 tahun, ditemukan 4 minit kemudian pada kedalaman 8 meter. Mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Mesyuarat Jawatan Kuasa Khas Kabinet mengenai anti rasuah JKK-MAR bersetuju secara dasar dengan cadangan pelaksanaan dasar penggubalan rang Undang-Undang RUU Sumbangan Politik. Bagaimanapun, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata cadangan itu perlu dibincang dengan ahli Kabinet sebelum mengadakan sesi libat urus dengan parti politik. Menerusi satu kenyataan, beliau memaklumkan skop dasar bagi RUU baharu berkaitan pengawal seliaan sumbangan politik dipersetujui untuk dibentangkan pada mesyuarat Jemaah Menteri. Sehingga kini, tiada undang-undang atau peraturan yang mengawal selia pembiayaan politik. Ia penting bagi mengelak risiko rasuah serta penyalahgunaan kuasa melibatkan ahli politik yang memberi impak negatif kepada imej negara dan kerajaan. Mesyuarat JKK-MAR turut bersetuju untuk memperkenal pelan tadbir urus baik nasional My Governance di semua agensi kerajaan termasuk badan berkanun kerajaan. Ia bertujuan meningkatkan dan memperkukuh keupayaan penyampaian perkhidmatan awam ke arah mencapai visi nasional serta menangani isu kelemahan tadbir urus. My Governance menekankan 4 prinsip tadbir urus baik iaitu ketelusan, accountability, kecekapan dan keberkesanan. Selaras pembangunan pelan tersebut, pengukuran tahap kualiti tadbir urus sesebuah institusi kerajaan akan dibuat melalui Malaysian Governance Index MGI. Perdana Menteri berkata satu jawatan kuasa khas bakal diwujudkan bagi membangunkan My Governance. Kajian dan sesi libat urus akan turut bersama pihak berkepentingan akan dilaksana Pusat Governance, Integriti dan Anti Rasuah Nasional GIACC. Inputnya akan dibentang pada mesyuarat JKK-MAR akan datang. 40,000 kekosongan jawatan kosong perlu diisi segera dalam sektor pelancongan dan perhotelan di Langkawi. Sektor tersebut kembali rancak selepas pembukaan gelembung pelancongan pada November lalu.
Timbalan Menteri Sumber Manusia Dato' Awang Hashim berkata sehingga kini terdapat 2,164 majikan yang aktif memerlukan pekerja bagi membantu menggerakkan semula operasi mereka. Sehubungan itu, beliau menasihati majikan yang terlibat agar mengisi permohonan pekerjaan dalam portal My Future Job yang disediakan Kementerian Sumber Manusia melalui Perkeso. Jadi majikan kena isi dalam tu, dalam My Future Job punya portal, dan di situ kita akan buat penapisan. Dan temuduga yang berjalan sekarang ini pun kita akan bertindak lebih cepat untuk supaya proses temuduga ini dikerapkan untuk kita mengisi kekosongan permohonan ataupun kekosongan pekerjaan dalam sektor pelancongan dan perhotelan ini dilangkaui. Perkeso turut membantu menggerakkan jawatankuasa Task Force dalam bidang pengambilan pekerja bagi memastikan kekosongan berkenaan dapat diisi segera oleh warga tempatan. Beliau bercakap kepada pemberita selepas Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Parlimen Pendang. Dakwaan wujud sekumpulan kartel industri ternakan ayam menutup ladang ternakan selama 2 hari bermula Sabtu ini sehingga menjejaskan bekalan ayam di pasaran adalah tidak benar. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata pihaknya dimaklumkan terdapat hanya sebuah kilang ternakan ayam di Melaka yang akan ditutup selama 2 hari dan penutupannya tidak akan menjejaskan bekalan di pasaran. Pihak industri juga telah memberi penjelasan bahawa penutupan itu disebabkan berat ayam yang tidak mencapai standard untuk dipasarkan. Sebab biasanya ayam ini bila dihantar ke pasaran, tiba masanya ya ayam ni ada usia dia lah tertentu di ladang. Jadi kalau berat ayam itu tidak mencukupi seperti yang biasa, jadi itu boleh menimbulkan masalah lain. Jadi sebab itu mereka kata mereka nak tutup dulu 2 hari ini. Dia bukan tutup, kekal tutup, tak. Tidak akan menjejaskan bekalan di pasaran. Ya, mereka ni walaupun syarikat besar, tapi kita dah pastikan tutup dalam 2 hari ini tidak akan menjejaskan bekalan ayam di pasaran. Beliau berkata demikian selepas pelancaran logo barang kawalan dan barang subsidi serta perhimpunan bulanan di Putrajaya. Ke arah memperkasa bidang peruncitan, Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa menyasarkan 3,000 kedai koperasi mikro di bawah program Barang Asas 100 dinaik taraf kepada koperasi sederhana selain menawarkan produk pada harga lebih rendah berbanding harga pasaran, ia sekaligus meringankan beban pengguna. Jelas Presidennya, Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah, selain menaik taraf perniagaan fizikal, usaha itu juga menggalakkan peniaga menggunakan platform digital. Kalau sasaran ini dapat dicapai, setiap koperasi mikro ni kita akan upgrade kepada koperasi menengah. Kerana mereka, setahun mereka daripada kurang 1 juta sekarang, dia akan meningkatkan jualan kepada 2.4 juta setahun. Ini sumbangan yang dibuat oleh Angkasa, bukan saja tadi untuk menawarkan harga murah, tapi juga untuk upgrade 3,000 kedai-kedai koperasi daripada koperasi mikro kecil kepada koperasi sederhana. Itu sasaran. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program peruncitan koperasi sekolah melalui projek Barang Asas 100 di Subang Jaya. Tambahnya, platform seperti Jimat Shop mampu meningkatkan pendapatan ahli, manakala platform Jimat Biz pula mengurangkan proses pengoperasian yang secara langsung mengurangkan kos pengendalian. Sasiah pelajar akan terus diutamakan selain pencapaian akademik. Penekanan itu diberi Pengarah Pendidikan Negeri Selangor, Rohayati Abdul Hamid, sejajar dengan tema Hari Guru tahun ini, Guru Tunjang Sekolah Sejahtera.
Kita akan berusaha untuk memastikan status negeri Selangor Maju itu juga dinikmati oleh sektor pendidikan di negeri inilah. Kita akan berusaha untuk memastikan bukan sahaja pencapaian dari segi akademik tapi juga dalam konteks kemenjadian murid itu bersesuaian untuk kita memastikan Selangor akan menjadi negeri yang terus maju di Malaysia ini. Beliau ditemui dalam majlis sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Selangor 2022 yang disertai lebih 1,000 wakil guru dari sekolah-sekolah di seluruh negeri itu. Sukan, perkembangan Sukan C Vietnam. 7 pingat emas berjaya dituai kontingen negara di Hanoi hari ini. Emas pertama hari ini dibutirkan jago menembak negara Jonathan Wong apabila menjuarai acara 10 meter air pistol lelaki. Ia sekaligus berjaya merampas semula pingat emas yang gagal dimenangi pada edisi 2019 di Manila. Pada aksi sebelah pagi tersebut, Jonathan yang juga pemenang pingat emas di Sukan C Kuala Lumpur 2017 berjaya melakukan bidikan konsisten dengan mengekalkan 10 mata dalam 6 pusingan. Ia telah membantu Jonathan mengutip mata keseluruhan tertinggi 238.6 mata mengatasi wakil tuan rumah Kwong Kwok Tan di tempat kedua dan Muhammad Iqbal Raya Prabowo dari Indonesia di tempat ketiga. Sementara itu, bagi sukan memanah yang menutup tirai hari ini menyaksikan kem negara menggondol 2 pingat emas. Atlet Olimpik negara Juwaidi Mazuki cemerlang apabila mengungguli acara kompaun individu lelaki dan acara kompaun berpasukan campuran bersama Fatin Nur Fatihah. Pertandingan yang berlangsung di Pusat Latihan Sukan Nasional Nam Tu Lien menyaksikan panahan Juwaidi dalam acara akhir kompaun individu lelaki serba menjadi apabila kerap meraih 10 mata. Lawannya dari Thailand, Sirapop Chainak nyata sukar menandingi prestasi dipamerkan Juwaidi sekaligus menyaksikan kemenangan memihak anak kelahiran Melaka itu dengan keputusan 147 berbalas 142. Dalam pada itu, emas kedua sekali lagi disumbangkan Juwaidi yang berpasangan bersama Fatin Nur Fatihah apabila mengatasi pasangan dari Filipina Paul Martin Santos dan Jennifer Dichan. Kedua-dua pasangan tersebut hanya dibezakan 1 mata sahaja sehingga kepusingan ketiga dengan Malaysia mendahului 113 mata manakala Filipina 112. Memasuki pusingan terakhir, Juwaidi dan Nur Fatihah berjaya mengekal fokus untuk membuat panahan tepat 10 mata sekaligus mengumpul 151, mengatasi Filipina hanya dengan 1 mata. Prepare for your next performance. Atlet gimnas negara Koi Si Yan pula muncul penyumbang pingat emas ke-31 selepas memenangi kategori individu all around. Gerakan memukau yang ditampilkannya dalam 4 disiplin iaitu gelung, bola, riban dan belantan menyaksikannya mengumpul markah tertinggi keseluruhan 109.100 mata. Pingat perak juga milik gimnas negara iaitu Eng Jo Yi manakala gangsa menjadi milik atlet Filipina. Tidak terhenti di situ, giliran sukan karate pula menceriakan kontingen negara. Al Shermandran melakar hat-trick pingat emas apabila membantu kontingen karate negara terus menguasai acara komite bawah 75 kg lelaki di Gimnasium Sukan Wilayah Ningbing. Jago karate negara itu mengatasi cabaran Joshua Ignatius Kandau dari Indonesia 3-1 untuk menyumbang pingat emas ke-32 negara. 75 kg dengan kemenangan menewaskan. Saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Saya Nurul Alis Aidil Akbar mengucapkan salam keluarga Malaysia dan selamat malam.